Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung daurah kitab Safinatun Najah ini pada siri yang keempat. Pada siri yang keempat ini kita akan menyambung kepada fasal yang ke-18. Fasal yang ke-18 pada sisi ini akan menceritakan cara membersihkan najis. Jadi ini juga perkara penting dalam hidup kita, sebab kalau najis tu tak dibersihkan dengan betul mengikut hukum syarak, maka najis itu walaupun sudah tidak ada, tetapi dia dianggap masih bernajis. Jadi pakaian yang terkena najis tidak dibersihkan dengan betul dengan hukum syarak, mengikut hukum syarak, maka dia dikira sebagai masih bernajis. Kita bawa lah pakaian tu tadi dalam semayang. Bila kita bawa dalam semayang, maka semayang kita tidak sah kerana kita pakai pakaian yang masih bernajis. Walaupun pada rupa dan nampaknya bersih, cantik, putih dan sebagainya, tapi dari segi hukum dia masih bernajis. Jadi sebab itulah kita kena tahu cara untuk membersihkan najis ini. Pada siri yang ketiga, kita telah sebutkan pembahagian najis kepada 3 bahagian. Dan pada siri ini kita sambung pada fasal ke-18, macam mana untuk menyucikan najis setiap satu bahagiannya. Maka kata pengarang, fasal 18, najis mughallazah itu suci dengan membasuhnya 7 kali. Sesudah dihilangkan zatnya, salah satu daripadanya adalah air bercampur tanah. Jadi najis mughallazah iaitu najis yang berkaitan dengan anjing dan babi dan juga anak keturunannya. Maka jika katakanlah anjing tu jilat kepada pakaian kita, kita sedang jemur pakaian kita, kita tengok anjing tu jilat di baju kita. Maka kita pun halaulah anjing tadi dan kita ambillah baju yang dijilat tadi. Maka baju itu tadi jadi baju yang terkena najis mughallazah. Najis mughallazah, cara membersihkan ialah dengan dibasuh 7 kali. 7 kali iaitu salah satu daripadanya air yang bercampur tanah. Jadi bukannya basuh dengan tanah, iaitu basuh dengan air bercampur tanah. Jadi kita ambil tengok najis yang dijilat oleh anjing tadi, kita katakanlah adalah air liur dia basah kat situ. Kita pun basuh bagi hilang. Kalau kita basuh 2, 3, 4 kali pun, selagi tak hilang dia punya ain tu tadi, najis tadi, air liur dia tadi, maka dia dikira basuhan tu 1 kali. Okey, basuhan tu dikira sekali. Walaupun banyak kali kita basuh. Sebab apa? Sebab untuk menghilangkan ain ataupun zat ataupun fizikal najis tadi, walaupun dibasuh berkali-kali, dia dikira 1 kali. Selepas daripada basuh sekali tu dah hilang semua najis tadi, ain dia tadi, maka kita tambahkan lagi 6 kali jirusan air. Salah satu daripadanya adalah air tanah. Air yang bercampur dengan tanah. Tak kisahlah pada yang nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke, nombor 5 ke, ataupun nombor 6. Kan? Ataupun nombor 7. Tak ada masalah nombor berapa. Jadi macam mana? Kita ambil air, kita bawa masuk tanah sedikit, nampak air tu keruh. Jadi air tanah keruh. Itulah dimaksudkan air yang bercampur dengan tanah. Bukan maksudnya air itu kita masukkan tanah banyak sampai pekat jadi macam tanah selut tu tadi. Tidak. Jadi air yang bercampur dengan tanah, kerana mengikut
sebahagian orang yang buat kajian, tanah tu tadi boleh mematikan kuman-kuman yang ada pada anjing dan juga pada babi. Jadi dengan air yang bercampur tanah tadi dijiru sekali. Salah satu daripada 7 basuhan tu tadi. Sucilah benda itu. Tak ada payah mana. Jangan rasa payah. Yang jadi payah tu nak cari tanah banyak-banyak, nak buat sabun. Tak payah beli sabun tanah tu, tak payah. Sebab bukan kita kena guna sabun tanah pun. Air yang bercampur tanah. Air yang bercampur tanah. Itu saja. Selesai satu. Kemudian dia kata najis mukhaffafah itu suci dengan dipercikkan air ke atasnya serta rata sesudah dihilangkan zatnya. Najis mukhaffafah kita dah belajar pada siri yang ketiga, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang belum minum selain daripada susu, yang usianya belum mencukupi 2 tahun. Jadi bukan maknanya usia dia 2 tahun ke bawah. Jadi 4 syarat, iaitu air kencing. Syarat kedua, kanak-kanak lelaki. Syarat ketiga iaitu belum makan melainkan susu. Tak kisah susu siapa pun yang saya sebutkan pada kuliah sebelum ini. Yang keempat iaitu tidak melebihi usianya 2 tahun Islam. Maka air kencing tadi dipanggil najis mukhaffafah. Baby tadi dia pun kencing lah ke atas riba kita. Kain kita tadi yang kena air kencing tadi, macam mana cara nak sucikan? Maka kita ambil air, kita renjis sampailah air tu kena semua kawasan tu. Dan kita tengok ain ataupun najis tu sudah tidak ada, kita perah dulu. Silap kan tadi. Sebenarnya kita buat macam ni. Kita perah dulu kain tadi, perah dulu bagi hilang ain najis. Sebab tu dia kata sesudah dihilangkan zatnya. Mana kita perah dulu kain tu, perah. Kemudian dah tak ada zat najis tadi, maka kita percikkan ke atas tempat najis tu tadi sehingga semua kawasan tadi terkena percikan. Terkena percikan. Semua sekali kena percikan. Maka tempat tu dah jadi suci. Jadi apa beza antara basuh dengan percik ni? Basuh bezanya air tu mesti mengalir. Kalau air tu tak mengalir, tak boleh. Tapi percik ni kita percik, air tu tak mengalir pun. Air tu kena kat kawasan kain kita dan setakat itu saja. Soalan dia, kalau saya nak basuh boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Percik ni rukhsah, keringanan Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau kita nak basuh, itu tak ada masalah. Cuma kalau kita tak nak basuh, nak percik saja, boleh. Okey, itu cerita dia. Jadi kalau tuan-tuan rasa, tak payahlah saya basuh lah. Okey, tak ada masalah, basuh pun. Okey, yang seterusnya, najis mutawassitah itu terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama, najis ainiyah dan kedua, najis hukmiyah. Najis mutawassitah terpecah pula kepada 2 bahagian, iaitu ainiyah dan yang keduanya hukmiyah. Najis ainiyah yang ada baginya warna, bau dan rasa. Jadi najis ainiyah maksudnya dia ada warna, dia ada bau, dia ada rasa. Salah satu, bukan mesti ada 3-3. Dia ada warna, dia ada bau, dia ada rasa. Ataupun dia ada ketulan. Kan? Kalau ada ketulan tu mestilah ada salah satu daripada 3 tu kan. Jadi kalaulah yang macam tu, najis yang macam tu ada, kita tengok kat baju kita ada darah. Darah ada warna merah. Kan? Itu warna. Ataupun di baju kita ada najis. Kan? Ada warna, ada bau, ada rasa. Kan? Itu salah satu daripadanya ada pada najis tadi. Itu dipanggil najis ainiyah. Okey, cara menyucikan dia ialah maka tiada daripada dihilangkan warnanya, baunya dan rasanya. Maka kita kena basuh sampai hilang warna, bau dan rasa. Darah kena kat baju kita, kita kena basuh. Sental apa semua, guna sabun dan sebagainya, sehingga hilang warna, bau dan rasa. Bila kita dah basuh 3 kali,
Basuh sental apa semua, jiru air. Basuh sental, jiru air. Basuh sental, jiru air. Maka masih ada lagi. Ada apa? Ada warna saja. Okey, dimaafkan warna tu saja. Okey, ataupun ada bau saja, dimaafkan bau itu saja. Ataupun ada rasa, kita ambil dan kita letak di mulut, ada rasa. Katakanlah macam tu nak test, ada rasa. Yang ni tak dimaafkan, kena basuh lagi. Kena basuh lagi. Jadi kena ingat, kalau ada warna saja dimaafkan, kalau ada bau saja dimaafkan, kalau ada rasa tak dimaafkan. Hati. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan tengok ada orang semayang, baju dia masih ada kesan warna darah. Tuan-tuan jangan cepat pergi marah. Oi, semayang macam mana ni? Baju ni ada darah. Kan? Ni najis ni. Tak sah. Mungkin dia dah basuh 3 kali dengan sental apa semua, tapi tak hilang. Ia ni termasuk dalam najis yang dimaafkan. Itu kena faham. Kiaslah semua najis yang lain macam tu. Jadi kena hilangkan warna, bau dan rasa. Dibasuh sebanyak 3 kali, disental-sental dan sebagainya. Kemudian selepas daripada itu, kalau tak hilang juga, kalau tak hilang apa warna, dimaafkan. Kalau tak hilang bau, dimaafkan. Kalau tak hilang rasa, itu tidak dimaafkan. Ataupun ada dua, ada warna dan juga bau. Itu pun tak dimaafkan juga. Pasal ada dua benda, kuat lagi najis tadi. Jadi ada 4 situasi. Kalau ada warna saja dimaafkan. Kalau ada bau saja dimaafkan. Kalau ada rasa sahaja tidak dimaafkan. Kena terus basuh lagi lebih pada 3. Kemudian kalau ada warna dan bau, 2 pun tidak dimaafkan. 2 dimaafkan, 2 tidak dimaafkan. Okey, selesai. Kemudian kita akan terus pula kepada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu yang tiada ada warnanya dan tiada bau dan tiada rasa. Memadai larian air ke atasnya. Katalah baju kita ni terkena najis. Najis. Kemudian lama kita tak basuh. Kemudian kita pun ambil baju tu nak basuh. Tengok-tengok tak ada dah tempat najis tadi. Dicium tak ada bau. Kan? Dia tengok tak ada warna. Dirasa, contoh kita ambil, letakkan kita nak test, tak ada masalah, boleh. Tapi tak wajib pun. Test, tak ada rasanya. Kan? Jadi mana najis tu dipanggil najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Najis pada hukum saja. Mana pada hukum tempat ni bernajis. Tetapi tanda-tanda najisnya tidak ada. Maka apa nak buat? Kita ambil air dan kita jiru saja tempat tu sekali, maka sahlah membersih najis itu. Maka macam itulah juga tuan-tuan semua, kita basuh baju menggunakan besin basuh. Basuh baju menggunakan besin basuh tu boleh dah, sah dah. Tak ada masalah. Baju kita ada najis. Pusingan pertama, mesin automatik tu pusingan pertama, dia membersihkan air najis. Zat fizikal najis tu dia basuh, keluar. Pusingan kedua pun dia pusing, bersih dah najis tadi, tak ada dah. Semua dah keluar melalui saluran apa benda mesin basuh tadi. Maka untuk pusingan ketiga, baju tadi dikira sebagai najis, iaitu baju yang terkena najis hukmiyah. Dia bernajis, tapi najis dah tak ada dah bersih semua dah. Tapi masih bernajis lah. Kan? Kenapa? Kerana dia dah tak ada warna, bau dan rasa. Najis tu dah tak ada dah kat baju tadi. Jadilah najis hukmiyah. Maka datang air yang ketiga kat atas baju tadi, datang dia pusing-pusing, keluar air tu. Maka sucilah najis, apa benda, baju yang bernajis tadi. Jadi basuh baju menggunakan mesin basuh, tidak ada apa-apa masalah. Okey, insya-Allah. Jangan pening kepala nak kena basuh kat luar dulu masuk dalam mesin basuh ke apa. Okey dah kalau mesin automatik. Kalau mesin manual, panjang dia cerita, kena buat macam tu lah, macam automatik lah 3 kali juga kan. Baik, fasal yang ke-19, sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Sekarang kita akan masuk membincangkan masalah wanita, iaitu haid. Masalah yang agak payah tapi ringkas saja disebut di sini.
Tapi dia sebenarnya masalah yang agak payah sebenarnya haid ni. Perkiraan dia dan sebagainya macam-macam lagi. Jadi dia kata apa? Sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Minima darah haid itu sehari semalam iaitu 24 jam. Dengan makna dicampur semua darah haid itu tadi, dia akan menjadi 24 jam. Sebagai contoh, seorang perempuan datang haid selama 7 hari. Setiap hari dia datang 2 jam je. 2 jam darah haid dia berhenti kering, cek tak ada dah. Besok datang lagi 2 jam lebih kurang, lepas tu cek kering. Maka 7 hari tamat. Bila dicampur semuanya darah itu, 2 jam sehari dapat 7 hari, bermakna baru 14 jam. Darah yang datang itu tadi bukan darah haid kerana tidak mencapai minima darah haid. Kerana minima darah haid adalah 24 jam. Maka selama 7 hari yang dia tak semayang tadi, dia kena qada balik sembahyangnya. Kerana itu bukan darah haid. Itu kena faham. Itu penting. Bagi seorang muslimat, dia kena tahu benda ni. Kebiasaannya 6 atau 7 hari. Biasanya perempuan datang darah haid ni 6 atau 7 hari. Dan sebanyak-banyaknya haid 15 hari, 15 malam. Jadi maksimum datang darah haid ialah 15 hari, termasuk hari yang selang-selang yang suci. Dia panggil naqa'. Contohlah hari pertama datang, hari kedua bersih, hari ketiga datang, hari keempat bersih. Itu pun yang bersih-bersih itu pun dikira dalam tempoh 15 hari. Masuk sampai 15 hari, sampai saja 15 hari, darah lagi keluar. Daripada hari pertama sampai 15, darah keluar lagi pada hari ke-16. Hari ke-16 itu sudah tidak dipanggil darah haid lagi. Itulah dipanggil darah istihadah. Tetapi bilakah bermula darah istihadah? Itu dia kena panjang perbahasannya. Kena belajar khusus. Sebab tu saya kata payah bab haid tadi. Jadi hari ke-16 kita tahulah bahawasanya darah kita ni darah haid bercampur dengan darah istihadah. Tetapi bilakah tamat darah haid kita dan bilakah bermula darah istihadah? Hari ke-16 lah Ustaz. Bukan. Hari ke-16 tu makna kita tahu bahawa darah kita telah bercampur dengan darah haid dan istihadah. Tapi bilakah berakhir haid? Bilakah bermula istihadah? Ada tanda-tanda dia, cara-cara dia nak diketahui. Itu kena belajar khusus. Baik. Dan sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari. Minima gap ataupun suci di antara 2 haid mestilah 15 hari. Katalah seorang perempuan ni dia datang haid selama 7 hari, tamat, berhenti, dia pun mandi. Dia pun tak datang darah haid, kemudian datang darah haid pula. Tetapi gap daripada hari terakhir darah haid yang pertama dengan yang baru datang ni adalah 12 hari saja. 12 hari dia rehat, kemudian datang pula darah yang baru. Darah yang baru, hari ke-13, mana gap 12 hari ke-13 datang darah baru. Maka hari ke-13 itu bukannya darah haid, itu darah istihadah, kena semayang. Hari ke-14 itu pun bukan darah haid, itu darah istihadah, kena semayang. Hari ke-15 itu bukan darah haid, itu darah istihadah, kena semayang. Kerana belum cukup tempoh sucinya 15 hari. Dah suci 15 hari tadi, okey selesai. Dah cukup dah 15 hari, maknanya lepas pada 15 hari itu, hari ke-15, besoknya tadi, barulah start darah haid. Kerana mesti suci di antara 2 darah itu, mesti 15 hari. Jadi kena faham, muslimat khususnya, sama juga dengan muslimin pun kena tahu, nak bagi tahu kepada isteri, macam mana sepatutnya gap di antara 2 darah. Darah haid. Sebab kadang-kadang dia datang awal. Kalau dia datang awal, yang datang awal, lebih awal daripada 15 hari, jadi maknanya darah yang baru datang tu bukannya darah haid, sehinggalah dia cukup 15 hari, barulah dikira haid. Okey, insyaAllah. Dan kebiasaannya 24 hari. Kebiasaan suci perempuan tadi 24 hari. Atau 23 hari dan tiada sempadan batas sebagainya. Tak ada had maksimum. Minima 15 hari. Maksimum tak ada. Kadang-kadang ada orang datang 2 bulan sekali. Ada orang datang 3 bulan sekali. Maksudnya 3 bulan gap baru datang balik. Itu tak ada masalah.
Cuma minimanya mesti gap tu di antara dua darah haid tu ialah 15 hari. Dan sekurang-kurang nifas itu seperludahan. Ini sekelip mata. Kemudian dia sebut pula masalah nifas. Seorang perempuan datang darah nifas, sekurang-kurang darah nifas ialah 1/10. Majjah. 1/10. Okey? Macam kita ludah tu. Kan? Banyak tu je lah sekurang-kurangnya. Itu pun dipanggil darah nifas juga. Dan kebiasaannya 40 hari. Dan sebanyak-banyak nifas itu, maksimum darah nifas ialah 60 hari. 60 hari adalah maksimum darah nifas. Jadi orang yang datang darah nifas, melebihi 60 hari itu bukan darah nifas dah. Jadi dia punya maksimum 60 hari. Okey, seterusnya kita akan masuk fasal yang ke-20. Fasal yang ke-20 ini menceritakan tentang masalah semayang. Kita dah masuk masalah semayang. Jadi dia mulakan keuzuran solat itu dua. Maksudnya orang yang tak semayang ni tak berdosa dengan sebab ada dua keuzuran ni. Keuzuran tak semayang ni yang pertama tidur. Maksudnya dia tidur sebelum waktu dan dia sedar-sedar lepas waktu. Maka tidur yang macam ni tidak berdosa. Jadi seorang ni dia tidur malam, dia sedar-sedar pukul 8 pagi. Dia tak semayang subuh. Yang subuh dia tak semayang itu tidak berdosa. Kerana dia tidur tadi dalam keadaan bukan dalam waktu. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan waktu, itu tak boleh. Tak diambil kira macam tu. Contoh dia sedar pukul 6.30 pagi dia sedar dah. Dia sedar, dia celik mata, dia pun sambung tidur balik. Bila dia sambung tidur balik tadi, sedarlah dia pada pukul 8 pagi. Maka ini hukumnya berdosa. Kenapa? Kerana dia dah sedar dalam waktu semayang tadi. Yang kedua, lupa. Lupa juga tidak dikira sebagai berdosa. Dengan syarat betul dia lupa. Dia lupa betul. Dan syarat lupa tadi tidak hasil daripada perkara yang dilarang oleh syarak. Contohlah dia main game. Dia main game. Kan? Benda yang lalai yang dilarang oleh syarak. Kan? Makruh. Ataupun main dam. Jadi benda itu benda yang tidak mendatangkan faedah. Tiba-tiba dia lalai. Dia sedar-sedar, dah habis dah waktu maghrib. Maka yang ini tidak dimaafkan. Tetapi lupa dengan sebab benda yang tidak dilarang oleh syarak, sama ada larang makruh atau larang haram, maka yang ini dimaafkan. Contoh dia baca buku. Baca buku sampai dah habis waktu. Ini tak apa. Dia tak sedar langsung, terlupa. Ada ulama, saya tak ingat nama dia. Ulama dahululah. Dia baca kitab ni, dia baca. Rasanya nama Imam Asnawi rasanya. Imam Asnawi, dia baca kitab daripada malam, baca, dia sedar matahari dah naik tinggi, tak sembahyang subuh. Terlupa langsung kerana lazatnya membaca kitab. Okey. Ulama dahulu. Ini dimaafkan. Kemudian fasal yang ke-21, syarat-syarat solat itu 8. Syarat solat. Syarat untuk sah solat itu 8. Yang pertama, suci daripada dua hadas. Yang ini hadas kecil dan hadas besar. Bermakna dia dah ambil wuduk dia tak batal, dan juga dia dah mandi wajib kalau ada benda yang berlaku ke atas dirinya yang menyebabkan dia mandi, yang kita telah sebutkan pada kuliah ataupun sisi sebelum ini. Yang kedua, suci daripada segala najis pada pakaian, badan dan tempat. Jadi sebab tu kita kena belajar betul cara membersihkan najis seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau najis tu dibersihkan tapi tidak mengikut hukum syarak, maka pakaian kita masih bernajis pada hukumnya. Tempat kita masih bernajis, badan kita masih bernajis. Okey? Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat melainkan pada sembahyang dalam peperangan. Tu tak apalah, menghadaplah kiblat dia kepala orang kafir. Itu kiblat dia. Hadaplah ke mana pun. Yang penting kepala orang kafir, nak bunuh orang kafir. Dan juga ketika sembahyang
dalam kenderaan. Sembahyang sunat dalam kenderaan. Itu tak apa. Contoh kita naik kereta nak pergi ke mana-mana, kita pun takbir. Kalau masa takbir tu boleh menghadap kiblat, takbir dulu. Allahu Akbar, lepas tu hadaplah ke depan. Tak ada masalah. Yang kelima, masuk waktu. Sembahyang tu mesti dilakukan ketika telah masuk waktu. Kalau sembahyang tu dilakukan belum masuk waktu, sembahyang tu tidak sah. Walaupun kita tersilap. Kita bangun-bangun, kita sembahyang subuh. Tengok-tengok baru pukul 5. Sembahyang subuh tadi tidak sah. Sebab kaedah di dalam ibadat, al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa zannil mukallafi. Kerana yang diambil kira pada masalah ibadat ialah yang realiti dan juga zon, sangkaan orang yang buat ibadat tadi. Dua benda. Kalau kita semayang dalam keadaan kita tidak semak masuk waktu, walaupun kita semayang dalam waktu, semayang tidak sah juga. Sebab masa kita semayang tu tak ada sangkaan kita bahawa waktu dah masuk. Tak ada zon, ini sangkaan kuat bahawa waktu tu dah masuk. Jadi kena ada dua. Pada hakikat pun dah masuk dan pada sangkaan kita pun dah masuk. Kalau kita semayang, tak ada zon masuk waktu tapi kita semayang je. Tiba-tiba tengok memang betul semayang dah masuk waktu. Semayang pun tidak sah. Okey? Jadi dia kena masuk waktu betul. Masuk waktu pada sangkaan kita dan pada realiti. Masuk macam tu. Kalau salah pada salah satu, contohnya sangkaan kita dah masuk waktu tapi realitinya tak masuk waktu, pun tak sah. Ataupun pada realitinya dah masuk waktu tapi kita semayang tadi tak ada zon, tak ada tengok waktu, tak ada sangka, tak ada apa kan, main sembrono gitu je, pun tidak sah semayang. Yang keenam, mengetahui dengan kefarduannya. Yang ketujuh, janganlah hendaknya ia i'tiqadkan salah satu daripada fardu semayang itu sunat. Yang ke-8, menjauhkan segala yang membatalkan sembahyang. Okey, ni 8 syarat. Jangan buat benda yang membatalkan sembahyang. Kalau buat benda batal sembahyang, batallah sembahyang tu. Ini sepintas lalu ni. InsyaAllah akan diterangkan sikit-sikit lepas ni apa yang penting. Kemudian dia sebut hadas itu 2. Sebab dia sebut kat atas tadi, iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas itu 2. Pertama hadas kecil dan kedua hadas besar. Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan wuduk dan hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi. Hadas kecil ialah benda yang mewajibkan wuduk. Jadi kalau orang kata awak berhadas kecil, maksudnya dia tak ada wuduk, batal wuduk. Kalau orang kata dia ni berhadas besar, bermakna ada benda yang mewajibkan mandi tapi dia belum mandi. Contoh dia bersetubuh, maka berhadas besar lah. Kan? Dan dia belum mandi. Okey, selesai. Kemudian kita akan masuk bincangkan perkara yang lain yang seterusnya, iaitu aurat itu 4. Yang pertama, aurat lelaki tidak terikat di dalam sembahyang dan di luar sembahyang sama sahaja. Dan aurat sahaya perempuan, barang yang antara pusat dan lutut. Jadi lelaki aurat dia antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Tetapi sebenarnya mengikut ulama mazhab Syafi'i yang lain, dia kata aurat lelaki ni kalau dalam sembahyang antara pusat dengan lutut. Okey, kalau sesama lelaki antara pusat dengan lutut. Kalau sesama mahram antara pusat dengan lutut. Tetapi kalau di hadapan perempuan yang bukan mahram, maka kata ulama seluruh badan. Maksudnya kena tutup badan juga, kena pakai baju. Itu. Yang kedua, aurat perempuan merdeka di dalam sembahyang. Sekalian badannya selain muka dan 2 tangan. 2 tangan ni sampai sini. Itu. Jadi perempuan dalam sembahyang dia kena tutup seluruh badan melainkan muka. Muka maksudnya daripada hujung tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, lebarnya daripada 2 anak telinga.
Jadi perempuan kalau pakai telekung, pastikan telekung ni duduk kat sini, dia punya penutup ni. Jangan duduk kat bawah. Sebab di antara ni bawah ni, ini bukan muka. Ini dah masuk dagu. Dagu ni aurat, jadi kena tutup. Baik. Itu kalau dalam semayang. Yang ketiga, aurat perempuan merdeka dan sahaya perempuan pada sekalian orang lain, yakni di hadapan lelaki yang halal kahwin, lelaki ajnabi dia panggil, yang boleh kahwin, adalah sekalian badannya. Auratnya ialah kena ditutup seluruh badannya. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, dia termasuk dalam mazhab Syafi'i ini wajib pakai furdah. Atau bukan furdah, makna tutup muka lah. Bukan wajib pakai furdah. Tutup muka pun kena tutup. Tak kisahlah tutup dengan apa. Furdah ke, niqab ke, kan, dengan baldi ke apa boleh belaka. Yang penting tutup muka. Kan. Jadi kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, yang macam ni lah, disebut di sini, kalau perempuan tu keluar daripada rumah, dia kena tutup muka dia juga dan tangan dia juga, kerana ketika berhadapan dengan lelaki ajnabi, lelaki yang boleh berkahwin dengan dia, yang bukan mahram dia. Jadi sebab itulah, maknanya kalau asal mazhab Syafi'i, mana kena pakai penutup muka lah, penutup tangan sekali. Tetapi ada juga pendapat dalam mazhab kita juga yang mengatakan bahawasanya sama saja auratnya di luar sembahyang ataupun dalam sembahyang. Maksudnya kalau dalam sembahyang buka muka dan juga tangan, begitu jugalah di hadapan lelaki ajnabi, maknanya boleh buka muka dan juga tangan. Tidak haramlah bahagian muka dan tangan tu. Okey. Itulah. Jadi khilaflah benda ni. Jadi siapa yang nak pakai niqab atau sebagainya pun tak ada masalah. Tak nak pakai pun tak ada masalah juga. Ada qaul yang mengatakan muka dan tangan tu tidak aurat. Tapi ketika tidak mendatangkan fitnah. Tapi kalau dah mendatangkan fitnah, contohnya dia ni terlalu cantik sangat sehingga kan menyebabkan fitnah datang, itu pada waktu itu ulama kata tetap wajib tutup juga. Yang keempat, dan aurat mereka pada sekalian perempuan pula barang yang di antara pusat dan lutut. Aurat perempuan sama perempuan itu antara pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut. Tak boleh dibuka. Sama-sama perempuan pun tak boleh. Walaupun sama-sama perempuan, tak boleh pakai seluar short pendek tu sama-sama perempuan. Mesti tutup antara pusat dan lutut. Kalau dengan perempuan yang kafirah, perempuan muslimah dengan perempuan kafirah, maka yang kuat dalam mazhab Syafi'i ialah wajib ditutup bahagian-bahagian yang kita tutup ketika bekerja di rumah. Jadi biasanya kalau kita buat khidmat kita di rumah, biasanya kita tutup badan dan juga kaki. Maka di hadapan perempuan yang kafirah tadi, kita kena tutup badan ataupun bahagian tu tadi. Jadi tak boleh dibuka. Adapun kepala, leher dan lengan, kaki, itu boleh. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, wajib ditutup semuanya sekali sebagaimana di hadapan lelaki yang ajnabi. Maksudnya kena pakai tudung, sama seperti keluar rumah. Di hadapan perempuan kafirah. Jadi ada dua qaul. Dua pendapat, tapi yang kuatnya ialah pendapat yang tadilah. Yang pertama, wajib tutupnya ialah di bahagian yang kita buka ketika kita bekerja di rumah. Maksudnya wajib tutup itulah, yang boleh buka tu bukalah. Jadi maknanya kalau perempuan duduk di rumah biasa pakai t-shirt, pakai seluar panjang, itulah. Di hadapan perempuan kafirah pun macam tu. Okey, itu insya-Allah setakat itu dahulu untuk siri ini. InsyaAllah kita sambung pada siri yang kelima, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.